Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Madam Fadlin Aimuni selaku pensyarah untuk subjek Gender dan Masyarakat 1 Seksyen 101. Saya Siti Ruziana binti Damar hari ini akan membentangkan tentang tugasan individu saya yang bertajuk Identiti Gender saya semasa berlakunya pandemik COVID-19. Terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang biodata diri saya. Nama saya adalah Siti Ruziana binti Damar. Saya berumur 21 tahun pada tahun ini dan telah dilahirkan pada 9 Mac tahun 2000 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Ini bermaksud saya berasal dari negeri Johor dan berbangsa Melayu. Dan saya telah memulakan persekolahan awal saya di Tadika Ar Marwardah Tamarinting di Masai Johor juga, dan pada tahun 2007 hingga tahun 2012 sehingga UPSR saya telah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tamarinting 1 dan sekolah ini amatlah berdekatan dengan rumah saya. Jadi ianya memudahkan saya untuk pergi dan balik dari sekolah. Seterusnya saya menyambung lagi persekolahan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur. Di sini saya telah menyambung pelajaran saya dari tingkatan 1 hinggalah tingkatan 6. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur ataupun lebih dikenali sebagai SMKDPT merupakan satu sekolah kluster kecemerlangan di mana ianya popular di negeri Johor kerana bagi mereka sekolah ini adalah sekolah yang melahirkan ramai pelajar pandai. Dan Alhamdulillah semasa saya di tingkatan 5 saya telah dinobatkan sebagai salah satu pelajar cemerlang juga, dan pada tingkatan 6 juga saya dinobatkan sebagai pelajar cemerlang atas pencapaian saya di STPM dengan pointer 3.84. Kemudian saya menyambung lagi ijazah sarjana muda saya di Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan dalam program HE19 iaitu Kewangan Antarabangsa. Dan hobi saya adalah suka membaca pelbagai jenis novel, tidak kira bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dan buku-buku ilmiah yang lain. Selain itu, saya juga gemar untuk mendengar muzik kerana ianya menenangkan hidup saya dan menonton televisyen. Dan saya seorang yang bercita-cita tinggi iaitu ingin menjadi seorang anggota pegawai polis iaitu dengan memegang jawatan inspektor polis. Dan saya untuk personality saya bukanlah seorang yang sangat berdisiplin, namun saya sedang memperbaiki diri saya ke arah yang lebih baik. Bagi sesetengah wanita yang lain di luar sana, mereka selalu dianggap sebagai seorang wanita yang bersopan santun dan ayu. Namun sepanjang saya duduk di rumah dan mendapat didikan dari ibu bapa saya rasa diri saya bukanlah seorang yang ayu kerana saya berperwatakan garang, khususnya terhadap adik-adik saya. Saya amatlah garang kepada mereka dan saya juga mewarisi perwatakan daripada ayah saya. Ayah saya merupakan seorang yang sangat tegas. Dan untuk penampilan, saya bukanlah seorang wanita yang terlampau menjaga penampilan dan ingin menunjukkan penampilan yang menarik bagi seorang wanita. Seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang keluarga hidup saya dan bagaimana saya dibesarkan dalam persekitaran ini. Nama bapa saya adalah Damar bin Harun, manakala nama ibu saya pula adalah Suhana binti Johandi. Umur bapa saya telah menjangkau 50 tahun, manakala ibu saya pula masih muda, iaitu baru berumur 37 tahun. Perwatakan ayah saya adalah sangat tegas dan sangat garang ketika mendidik kami. Manakala ibu saya pula adalah seorang yang sangat lemah lembut, namun terselit juga ketegasannya dalam mendidik kami, lebih-lebih lagi apabila kami telah melakukan kesilapan, dan beliau akan menggunakan ketegasannya untuk mendidik kami dan mengajar kami. Saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, 4 orang perempuan dan 1 lelaki.
Adik saya yang nombor 2 adalah baru berumur 11 tahun, yang ketiga berumur 9 tahun, yang keempat berumur 7 tahun dan yang terakhir baru berumur 1 tahun lebih. Sebagai kakak sulung dalam adik-beradik ini, saya mewarisi perwatakan ayah saya, iaitu menjadi seorang yang sangat tegas dan seorang yang sangat garang. Lebih-lebih lagi, saya telah dibesarkan dalam persekitaran yang sangat mementingkan unsur keagamaan. Ayah saya selalu mengajar kami untuk melakukan sesuatu berpandukan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Jika dilihat dalam gambar ini, ayah saya seorang yang berjanggut dan ia juga dikenali sebagai imam di masjid. Dan untuk mendidik kami sebagai anak perempuannya, ayah saya sangat menekankan unsur untuk menutup aurat kerana ini melambangkan jika seorang itu menutup aurat dengan sempurna, ia adalah wanita yang sangat bermaruah dan menjaga kepribadiannya untuk menjaga maruah keluarganya. Maka dengan itu, saya dapat menyimpulkan bahawa saya dibesarkan dalam persekitaran yang sangat baik dan kami diberikan didikan serta contoh teladan yang sangat baik daripada kedua ibu bapa kami. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya dengan identiti gender saya sebelum dan selepas berlakunya pandemik COVID-19, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu gender. Gender adalah sesuatu perkara yang sangat berlainan dengan seks kita, iaitu jenis alat kelamin bagi seorang wanita dan seorang lelaki. Namun begitu, seks dan gender juga adalah perkara yang tidak seiring, di mana contohnya lelaki dikatakan mempunyai perwatakan yang maskulin, iaitu kuat, gagah dan perkasa, manakala wanita pula cenderung untuk bersikap lemah lembut dan penuh keibuan. Namun begitu, jika terdapat seks dan gender yang tidak seiring, seperti lelaki di mana mereka sepatutnya berperwatakan maskulin, namun mereka pula menjadi seseorang yang berperwatakan lemah lembut, dan wanita pula akan bertukar menjadi wanita yang penuh dengan ketegasan dan dominan. Bukan itu sahaja, sebagai contoh dengan penggunaan warna pink. Seperti yang kita tahu, penggunaan warna pink pada pakaian adalah sesuatu yang sinonim dengan wanita. Namun begitu, sejak akhir-akhir ini, lelaki juga tidak kurang untuk menggunakan pakaian ataupun seluar yang berwarna pink. Bukan itu sahaja, seperti yang kita tahu, wanita adalah golongan yang akan duduk di rumah dan melakukan kerja-kerja rumah. Namun begitu, terdapat juga sesetengah wanita yang akan bekerja demi menyara kehidupan keluarga mereka, dan ini akan membuatkan lelaki pula yang akan duduk di rumah dan menunggu isteri mereka untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, gender juga dapat dilihat di mana berlakunya transgender di kalangan masyarakat kita. Contohnya, wanita mempunyai jenis kelamin wanita, namun ianya bersifat lebih dominan daripada lelaki. Seterusnya adalah identiti gender saya sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Sebelum berlakunya COVID-19, saya adalah seorang wanita yang kurang matang dan tidak feminin kerana baru sahaja menamatkan sijil tinggi pelajaran Malaysia saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Timur. Selain itu, saya juga adalah seorang wanita yang tidak tertarik untuk memakai aksesori seperti make-up, seperti dalam gambar yang saya tunjukkan ini. Bukan itu sahaja, saya juga bukanlah seseorang yang mementingkan cara berpakaian saya, kerana bagi saya, asalkan saya menutup aurat, itu adalah cukup. Selain itu, saya juga tidak bekerja seusai sahaja tamat menduduki ujian SPM maupun STPM kerana tidak mendapat keizinan daripada ayah saya untuk membantu mereka dalam menyara keluarga.
Bukan itu sahaja, saya juga seorang wanita yang sangat penakut. Hal ini kerana saya telah mendapatkan lesen untuk memandu kereta seawal selepas menduduki ujian SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Namun, selepas saya mendapat lesen, saya tidak menggunakan lesen tersebut untuk memandu kereta di lebuh raya. Hampir 2 tahun saya tidak memandu kereta kerana masih dikuasai dengan perasaan takut serta tidak berkeyakinan tinggi untuk memandu di lebuh raya. Seterusnya, saya juga bukanlah seorang wanita yang bersosial. Hal ini demikian kerana ayah saya sangatlah tegas dan selalu melarang kami untuk keluar dari rumah tanpa ada urusan tertentu. Namun begitu, saya hanya boleh keluar rumah jika ingin keluar berjalan bersama ibu bapa saya mahupun menemui rakan-rakan saya yang telah diketahui identitinya oleh ibu bapa saya. Sebelum COVID-19 berlaku, saya hanya duduk di rumah. Maka sepanjang saya duduk di rumah, saya hanya belajar memasak daripada ibu saya. Bukan itu saja, selain memasak, saya juga belajar untuk membuat kek, membuat dessert juga. Kerana ibu saya berkata bahawa seorang wanita haruslah mengetahui cara memasak, mengetahui untuk cara mengemas rumah serta menjaga adik-adik kerana apabila seorang wanita telah handal dalam melakukan perkara ini, ia akan menjadi ibu yang baik serta seorang isteri yang baik di mana mereka mampu menguruskan hal rumah tangga mereka apabila kami telah berkahwin nanti. Seterusnya, saya akan menceritakan pula tentang identiti gender saya selepas berlakunya pandemik COVID-19. Selepas berlakunya pandemik COVID-19, identiti gender saya telah berubah secara 100% daripada yang sebelumnya. Hal ini kerana yang pertama, saya telah mula mendapat keizinan daripada ayah saya untuk bekerja sementara menunggu kemasukan ke universiti awam. Maka dengan itu, saya telah mula diterima bekerja di Pasaraya Maidin sebagai seorang juruwang. Dan apabila saya mula diterima masuk, ayah saya telah mengatakan bahawa beliau ingin saya memberanikan diri dalam memandu kereta untuk pergi ke tempat kerja agar memudahkan pergerakan saya. Secara tidak langsung, ini menyebabkan saya telah berubah menjadi seorang yang berani kerana saya telah mengatasi ketakutan saya selama ini dalam memandu kereta. Bukan itu sahaja, saya juga telah mula menitik beratkan soal penampilan kerana ingin berubah menjadi seorang wanita yang lebih feminim. Sebagai buktinya, saya telah mula mencuba untuk memakai aksesori seperti makeup dan melihat tutorial untuk memakai selendang di aplikasi TikTok yang sangat popular pada masa sekarang ini. Hal ini demikian kerana masyarakat akan menilai ataupun menilai identiti gender seseorang wanita itu berdasarkan penampilannya dan ekspresi yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Maka, jika saya ingin masyarakat menilai saya sebagai seorang wanita yang feminim dan ayu serta sopan santun, saya hendaklah mengubah diri saya dengan menitik beratkan soal penampilan daripada cara saya berpakaian dan memakai aksesori. Selepas saja saya mula menerima kemasukan ke Universiti Malaysia Sabah iaitu kampus antarabangsa Labuan, saya telah berhenti bekerja sebagai seorang juruwang. Namun begitu, walaupun saya sedang menumpukan perhatian dalam pembelajaran saya juga telah mengambil risiko untuk mula meniaga secara atas talian iaitu dengan meniaga dompet-dompet wanita. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu saya untuk mendapatkan sumber pendapatan lebih dan dapat membantu keluarga saya. Dan akhir sekali, saya juga telah mengambil peranan sebagai seorang ayah. Hal ini kerana apabila berlakunya COVID-19 ini,
ayah saya adalah tergolong daripada kategori yang kehilangan pekerjaan, dan apabila perkara ini berlaku, ayah saya telah mula mencari pekerjaan di luar dan sangat jarang berada di rumah. Maka dengan itu, saya mengambil alih peranan dan tanggungjawab beliau dengan cara mendidik serta mengajar adik-adik saya dalam pembelajaran mereka, khususnya apabila mereka telah mula juga belajar secara atas talian. Bukan itu sahaja, saya juga adalah orang ataupun ahli keluarga yang akan mengambil tugas untuk membeli barangan dapur dan keluar rumah atas urusan tertentu dalam menguruskan sesuatu perkara. Jadi, sebagai kesimpulannya, identiti gender saya telah berubah daripada seseorang yang penakut kepada seseorang yang berani dan mula menitikkan soal penampilan agar dapat dinilai sebagai seorang wanita yang lebih feminin, lebih sopan dan lebih ayu daripada yang sebelumnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.